Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 3 untuk tajuk bab 4, kod arahan. Jadi subtopik kita hari ini ialah entiti dan atribut 4.1.2. Okay, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka surat 118 tajuk entiti dan atribut. Okey, kita tengok apa yang dikatakan dengan entiti dan atribut. Okey, pengkalan data boleh wujud dalam pelbagai jenis organisasi. Namun begitu, reka bentuk pengkalan data mungkin berbeza antara organisasi yang lain. Hal ini disebabkan setiap organisasi mempunyai entiti-entiti dengan atribut yang berlainan. Okay, kita tengok rajahnya, rajah 4.6 ni menunjukkan komponen dalam pengkalan data. Okey, komponen dalam pengkalan data dia ada entiti, dia ada atribut. Okey, apa yang dikatakan dengan entiti? Okey, kita tengok ciri-ciri entiti. Yang ni kamu kena ingat apakah ciri-ciri entiti? Okey, ciri-ciri entiti yang pertama ialah satu kumpulan objek yang sama jenis. Jadi entiti ni adalah satu kumpulan objek yang sama jenis, dia bersifat unik. Unik ni maknanya dia berbeza dari yang lain, dia tak boleh sama. Okey. Kemudian entiti juga wujud dalam persekitaran, iaitu tempat di mana pangkalan data berada atau tempat di mana anda hendak membangunkan pangkalan data. Okey, contoh entiti ialah orang, tempat atau benda. Dia boleh jadi dalam bentuk orang ataupun tempat ataupun benda. Okey, entiti ni. Okey, entiti mempunyai data mengenainya yang boleh dikutip dan disimpan. Entiti diwakili oleh simbol segi empat. Jadi dia ada simbol dia, jangan kamu tak boleh sebarangan lukis lah. Okay, kalau nak lukis entiti mesti dalam bentuk simbol segi empat dalam gambar rajah perhubungan entiti. Okey. Atribut pula. Atribut ni merupakan ciri-ciri kepada entiti tu. Okey. Kemudian dia mempunyai satu atau lebih ciri. Ini ciri-ciri atribut lah. Atribut ni boleh lebih daripada satu atau lebih ciri. Atribut juga merupakan lajur dalam jadual pengkalan data. Kalau dalam jadual pengkalan data, dia duduk dalam bahagian lajur. Okey. Kemudian atribut diwakili oleh bentuk bulatan bujur dalam gambar rajah berhubungan entiti. Jadi kalau entiti dalam simbol segi empat, atribut dalam bentuk bulatan bujur. Okey, lepas ni kita akan tengok macam mana rajah perhubungan entiti, macam mana cara kita nak melukis dia. Okey, ini komponen dalam ini hubungan antara entiti dan atribut. Okey, entitinya murid. Sebab tadi dia beritahu ciri-ciri entiti boleh dalam bentuk orang, tempat atau benda. Okey, so sekarang entiti ialah muridnya iaitu orang. Okey, apakah ciri-ciri ciri-ciri murid tersebut? Ciri-ciri kepada entiti tu dia panggil atribut lah. Okey, atribut. Sebab atribut maksud dia menerangkan ciri-ciri entiti tu. Ciri-ciri kepada entiti. So sekarang entiti ialah murid. Jadi apakah ciri-ciri kepada murid tu? Okay, kalau kita nak membina pangkalan data, ciri-ciri kepada murid tu kita mesti ada nama. Okay. Kita nak bina satu table. Okay, pangkalan data nak bina table murid, mesti ada kolom nama, mesti ada kolom ID murid, okay, mesti ada kolom tarikh lahir, mesti ada kolom kelas, mesti ada nama bapa dan ibu. Jadi kolom-kolom yang kita akan buat dalam table dan jadual tu dipanggil atribut lah, ciri-ciri. Dan atribut ni kita lukis dalam bentuk bulatan, entiti segi empat. Okey, ni adalah gambar rajah perhubungan entiti. Okey, kita tengok contoh 4.1.
Darjah 4.8 menunjukkan lakaran entiti bagi persekitaran bilik darjah dengan menggunakan simbol yang betul. Okay, dalam bilik darjah, ini entiti yang terlibat. Okay, dalam bilik darjah, siapa yang ada dalam bilik darjah? Okay, yang ada dalam bilik darjah ialah murid, guru, peralatan. Ini adalah entiti lah. Okay, entiti boleh dalam bentuk orang, benda atau tempat lah. Okay, murid, guru, orang, peralatan lah, benda. So ini lakaran entiti bagi persekitaran bilik darjah. Okey, rajah contoh 4.2. Rajah 4.9 menunjukkan lakaran entiti dan atribut bagi persekitaran makmal komputer dengan menggunakan simbol yang betul. Ini dia panggil perhubungan entiti ni. Okey, kalau soalan dia kata lukiskan gambar ni, kamu kena lukislah ada entiti, ada atribut, so kena buat diagram seperti inilah. Okey, dalam makmal komputer apa yang terlibat? Okey, komputer. Okey, maknanya kalau kita nak buat table untuk makmal komputer, kita mesti ada entiti komputer. Apa ciri-ciri kepada komputer tu? Okey, ciri-ciri ialah model, nombor siri, buatan dan jenama. Jadi ciri-ciri pada atribut. So, lukiskan dalam bentuk bulatan begini. Okey, contoh 4.3 ni. Okey, rajah 4.10. Okey, rajah ni lah. Rajah ni menunjukkan lakaran dua entiti dan atribut bagi persekitaran kantin sekolah dengan menggunakan simbol yang betul. Okey, dekat kantin. Okey, entiti apa yang terlibat? Okey, siapa atau apa yang terlibat? Okey, kalau dekat kantin mestilah pekerja. Pekerja, apa ciri-ciri pekerja tu? Maksudnya kalau kita nak buat table tu pekerja, apa maklumat yang kita perlukan? Okey, apa kolom yang kita perlu buat untuk table pekerja tu? Okey, atribut dia ialah nombor telefon, nama, alamat. Okey, kalau dekat kantin juga kita boleh buat table makanan. Okey, makanan sebagai entiti dan atributnya ialah jenis makanan dan harga. Okey, ini adalah pangkalan data perwakilan entiti dan atribut dalam pangkalan data hubungan. Okey, dalam pangkalan data hubungan, setiap entiti diwakili oleh satu jadual, juga disebut jadual hubungan. Okey, ini jadual hubungan ni. Okey, yang ni. Ataupun pangkalan data hubungan lah. Setiap jadual hubungan terdiri daripada beberapa lajur yang dikenali sebagai medan. Okey, lajur ni dia ke bawah. Okey, lajur mesti ke bawah. Lajur disebut juga medan dalam pangkalan data hubungan ataupun jadual hubungan. Kalau dia kata lukiskan jadual hubungan, beginilah rupa bentuk dia. So kamu mesti tahu apa dia lajur. Lajur mesti dari atas ke bawah. Okey, lajur disebut juga sebagai medan. Okay, setiap lajur atau medan pula mewakili satu atribut. Jadi setiap lajur ni mewakili satu atribut. Okey, macam tadi. Okey, macam tadi lajur yang terlibat ataupun atribut yang terlibat nama, tarikh lahir, jantina, bangsa, alamat. Ni semua atribut ni. Okey. Ini murid. Setiap baris dalam entiti, baris dari kiri ke kanan ya, baris. Kalau lajur dari atas ke bawah, baris dari kiri ke kanan. Setiap baris dalam entiti mewakili satu rekod bagi seorang murid. Rekod. Ini adalah rekod. Okey, ini begini ialah rekod lah. Satu rekod ni. Dari kiri ke kanan ni adalah rekod yang pertama. Okey, ni rekod. Okey, ni rekod. Okey, kalau ke bawah, okey, ke bawah. Ke bawah kalau begini dia panggil lajur. Lajur ataupun medan. Ni. Ni lajur ataupun medan. Okey.
Satu rekod mengandungi data bagi setiap attribute yang ada dalam entiti. Okay, Raja 4.1 yang inilah menunjukkan perwakilan entiti murid dan atributnya dalam pangkalan data hubungan. Sekian, terima kasih.